Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali ke saya Kamrudin Ambak dari Universiti Tunus Malaysia. Okay, dalam video kali ini saya nak cerita tentang microsleep. Ini sangat penting. Sekarang kita terlibat dalam pemanduan, terutamanya masa musim perayaan, nak balik kampung, trafik makin bertambah dalam jalan raya. Okay, microsleep ni kejadian iaitu kita tertidur seketika tapi ketika memandu, ini sangat bahaya, sangat bahaya. Microsleep ni berlaku di mana-mana. Masa kita tengok TV pun boleh tertidur. Tapi ini kejadian ketika memandu. A small sleep, a big problem. Itu yang bahaya yang menyebabkan tragedi nyamuk dan sebagainya. Okay, ini antara kandungan yang saya akan sentuh, apa dia microsleep, sebab dan punca, guna safety, prevention, treatment dan juga peralatan teknologi yang sedia ada dalam kenderaan dan juga tambahan untuk membantu kita menangani ataupun buat sesuatu lah kan untuk kita tak terlibat dengan kemalangan. Okay, dalam kajian yang kita sedia maklum, 3 faktor utama kan penyebab kemalangan iaitu human factor, road environment dan vehicle factors. Walau bagaimanapun human ni dia jadi dominan sebab penyebab utama itu human. Walau bagaimanapun bukanlah kita nak terus menyalahkan human sebagai faktor utama. Dia memang tak nak elak lah. Takkan kereta sendiri boleh kemalangan kan. Mesti ada orang yang bawa dia kan sebagainya. Okay, dalam human factor ni memang dia ada beberapa perkara yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, mungkin bukan dalam kawalan dan dalam kawalan. Okay, antaranya kalau kita lihat kat sini, drowsiness, fatigue and microsleep. So, benda ni kadang-kadang tidak boleh dikawal. Dia datang dan juga dia boleh berlaku, utamanya ketika body state kita tak berapa bagus. Contohnya kita mengantuk, tiba-tiba kita rasa mengantuk, keletihan dan mengantuk. Ataupun kita keletihan, kepenatan. Dan juga kadang-kadang kita rasa nak tertidur seketika. Ini kadang-kadang di luar kawalan kita. Okey, banyak liputan di akhbar menceritakan tentang kejadian microsleep dan perkara ini berlaku di Sabang waktu. Kerap kita dengar di dadah-dadah akhbar membincangkan perkara ini dan kejadian perkara ini. Okey, dari segi definisi ataupun apa sebenarnya itu microsleep, tidur seketika tu. Microsleep refer to period sleep of the last from few to several seconds. Maksudnya sekejap je, beberapa second je. People who experience this episode may doze off. Maksudnya maknanya tertunduk seketika tanpa dikesedari, not realizing, tak sedar. Okay, perkara ni kadang-kadang berlaku di tengah-tengah kita buat kerja tu kan. Itu yang bahaya. Kalau kita buat kerja yang tak berisiko, tak apa. Kalau buat kerja yang berisiko, handle mesin dan sebagainya, jadi driver dan sebagainya, sangat bahaya, sangat bahaya. Okay, can occur anywhere, at work, or school, while driving, even while watching and even driving. Ini kita nak elak ni, bahaya. Ketika memandu kita tertidur. Sedangkan trafik di jalan raya tengah sibuk datang kadang-kadang kelajuan dan sebagainya. Okay, why do microsleep happen? This episode happen. Di antara penyebabnya mungkin sangat mengantuk, kemudian waktu kerja, ada masalah tidur, pengaruh ubat, kemudian jantung, keadaan Islam ni, masalah degupan jantung. Kemudian the exact why behind microsleep remain mystery. Kadang-kadang benda ni tak tahu punca, tiba-tiba kena rasa nak tertidur. Okay, ini simptom dan sign. Maksudnya tanda dia. Simptom dan tanda dia. Kita tak respon kepada information. Maksudnya kita nak tengok sesuatu kita tak sedar. Kadang-kadang a blank stare. Kita terdiam penglihatan seketika. Kepala tertunduk. Ada lagi-lagi itulah. Maksud ada blink yang perlahan. Apa lagi lah kan yang kita rasa satu kelainan berlaku pada diri kita ni kan. Okay. While driving, the sign need pull over include kadang-kadang benda ni kita berlaku, kita terkeluar daripada lorong, kemudian kita rasa menguap, mulut kita terbuka dan kita menguap berpanjangan, kemudian kita rasa berat di mata kita. Ini lagi berat lah kan, ini lagi berisiko tinggi lah. Okey, daripada kajian-kajian menunjukkan kejadian kemalangan ni yang melibatkan tertidur mungkin berlaku
ketika antara pukul 1 tengah hari hingga 4 petang ataupun 1 pagi hingga 4 pagi. Itu kajian lah kan. Tapi microsleep ni tak sebenarnya berlaku pada waktu ini. Bila-bila masa dia pernah berlaku. Okey, kajian yang sebelum tu lagi menunjukkan dalam simulator, dia menggunakan simulator, kemungkinan kejadian kemalangan berlaku disebabkan microsleep ini sebanyak 35%, sebenarnya lagi tinggi sebenarnya. Kemudian melebihi 40%, 50% dalam masa 4 minit dan sehingga 100% jika lebih lama. Itu memang parah kan. Tak boleh buat apa lah kan. Okey, antara perkara yang kita boleh buat persediaan ataupun pencegahan dan keselamatan, tidur dengan cukup. Badan kita lebih dapat rehat yang secukupnya. Isyarat badan kita ni, body kita perlukan rehat yang secukup antara 7 hingga 9 jam sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Okey, bila kita rasa penat, sebaiknya kita jangan paksa diri kita berhenti dan take a break, rehat seketika. Okey, the best sebelum kita nak mulakan perjalanan, kita ambil waktu rehat kita dan tidur yang cukup. Sleep well before the trip. Maksudnya kalau nak bergerak besok pagi, malam tadi dah cukup tidur. Mungkin kita ada perkara macam-macam nak kerja, betul. Kita agihlah masa kita dan buatlah perancangan dan persiapan lebih rapi dan lebih awal. Okey, elakkan tidur dalam keadaan kita rasa penat, kemudian kita tiba-tiba tertidur pada ketika mungkin terlampau kenyang dan sebagainya. Ini pun jadi juga benda yang kita tak dapat kawal. Cuba elaklah perkara ni. Okey. Kalau kita mungkin bergerak pada perjalanan yang agak jauh sebagainya, mungkin ambillah waktu tidur seketika pada waktu tengah hari ataupun pada waktu tertentu. Power nap ataupun tidur seketika di antara senggang waktu kerja. Waktu rehat lah. Tapi senggang waktu kerja ni tak boleh tidur lama. Power nap ni ataupun khairullah, tidur di tengah hari ataupun sebelum zuhur antara 5 hingga 10 minit cukup. Okey, yang lain mungkin kita boleh buat aktiviti yang boleh memberi kita rangsangan. Fidgeting akan bergerak-gerak berpusing-pusing tu kan. Stretching ke kan, kita urut-urut sikit mungkin boleh lah membantu kot. Kemudian mungkin kita boleh bercakap dengan seseorang, teman kita atau co-pilot kita. Mungkin ada orang dia perlukan booster. Mungkin minum kopi. Mungkin ada orang tak suka kopi, minum teh. Okey juga. Ataupun energy drink ke. Why not? Kalau kita biasa minum. Kalau kita tak biasa, mungkin kita rasa lain. Kita ambil minuman yang boleh beri kita rangsangan yang lebih segar. Okey, antara rawatan ataupun apa yang kita boleh buat untuk improve ataupun elakkan berlaku microsleep. So ada setengah-setengahnya mungkin tidur menjadi problem utama dia. Waktu malam tak cukup tidur dan sebagainya. Itu kita kena selesaikan dululah kan. Kemudian untuk pastikan kita dapat tidur yang secukup, sebenarnya kita perlu dapat fasa deep sleep, tidur nyenyak yang agak lama. Tidur ni mungkin kita perlukan 6 jam, 7 jam. Tapi fasa deep sleep ni kita perlu lebih kurang 2 hingga 3 jam. Baru kita dapat sihat cukup waktu rehat. Okey, elakkan minum kopi dan sebagainya. Kemudian mungkin ada lampu, kita boleh tutup dan kita perlu berada dalam lebih keadaan gelap. Atau setengah orang tak suka gelap kan? Mungkin boleh dimkan lampu tu agak rendah sikit ataupun tidak terlampau cerah. Kemudian elakkanlah ada perkara yang boleh merangsang aktiviti minda kita. Tak tahulah kadang orang suka ada bunyi alunan muzik dan kadang-kadang dia mengganggu. Dia mengganggu rangsangan otak lebih aktif. Jadikan tempat tidur tu pada suhu dan ambient dari segi suhu dan juga light lebih tenang untuk kita. Kemudian kita ada juga teknologikal ataupun teknologi yang ada pada kenderaan yang boleh membantu supaya kita dapat elak daripada ataupun kita terkena microsleep dan kita jadi risiko terkena. Maksudnya bukanlah benda ni nak elak kita microsleep, tidak. Maknanya dia memberi kita pencegahan. Kita akan mengalami microsleep, dia cegah cepat-cepat supaya kita dapat tindakan yang
sewajarnya supaya kita lebih selamat dan peka. So dalam kenderaan ni kita dah ada teknologi yang dipanggil Advanced Driver Assistance System. Maksudnya teknologi termaju untuk keselamatan pemanduan. So, macam-macam kita ada. So, kita pun ada yang melibatkan sistem yang mengawal special or especial kita untuk detect sama ada kita ni fatigue atau kita ni nak tertidur. So ada sistem ni dalam kenderaan-kenderaan yang agak advance. Okay, ini ada salah satunya video mungkin saya akan bagi jam My car does what? Here's how it works. With the drowsiness alert feature, it actually monitors my lane position. If it senses that I am driving out of my lane too much, check this out. A coffee cup shows up on my dashboard. How's it work? The drowsiness alert feature borrows from a more common safety feature, lane departure warning. The camera reads the lane markings ahead and looks for sudden changes in how I steer. The drowsiness alert software remembers how often I drift or leave my lane. Stay with me here. If I drift or leave my lane often, a coffee cup and a message appears on my dash. Possibly. Itu kenderaan yang canggih mungkin kata kadang agak mewah kan, kenderaan yang biasa ni mungkin belum ada lagi sistem ni. So walaupun bagaimanapun saya ada buat satu konten video dalam video lain video saya sebelum ni tentang demo macam mana kita boleh gunakan app pada phone dan dia akan react berfungsi untuk detect drowsiness ataupun keadaan kita mengantuk. Benda ni saya pernah buat demo, saya install pada phone saya dan saya seolah saya mimik keadaan saya berada dalam kenderaan kan. Okay, benda ni saya dalam slide ni saya tak tunjuk banyak demo ni sebab saya nak pendekkan slide ni, tapi video saya install dan demo tu ada dalam video lain. So tengok video yang saya sebelum ni berkenaan dengan fungsi drowsiness detection ataupun pengesan mengantuk. Pengesan mengantuk. So ada beberapa app yang saya cubalah untuk tengok fungsi dia. Ada setengah app sangat-sangat aktif atau sangat-sangat boleh berupaya mengesan rasa mengantuk ataupun mata kita tertutup lah. Ini video lama saya mungkin agak kembang sikit sekarang agak kecil sikit tapi orang yang sama Okay, kata-kata akhir saya, beware of microsleep, just small sleep might be end up big tragedy. Jaga-jaga dan kita pastikan selamat apa saja kita buat, namun jadi seorang pemandu. Okay, sekian saja dari saya. Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau suka, beri like dan share. Yang belum subscribe, subscribe channel ini. Okay, jumpa dalam kesempatan akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.